Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang menonton live rakaman kita sebenarnya di Kawah Buku. Pada hari ini istimewanya kita akan mengulas satu buku yang uh, agak penting lah kan untuk kita sama-sama hayati, iaitu berkaitan dengan riwayat Ungku Aziz, sebuah buku yang dikarang oleh Asmah Haji Omar yang semaklum aku dia adalah timbalan Naib Chancellor penjawatan waktu di Universiti Malaya dulu, sewaktu Ungku Aziz jadi Naib Chancellor. Ungku Aziz sosok yang agak uh, terampil, mempunyai sumbangan dan jasa yang hebat, yang terlalu banyak, baik secara nasionalnya ataupun macam mana Ungku Aziz telah membangunkan prasarana dan juga infrastruktur pengajian tinggi di Malaysia khususnya. Dan bersama-sama dengan aku malam hari ini adalah Firdaus Kadir. Aku tak tahu tapi Firdaus Kadir ni adalah kawan lama lah. Dulu kita belajar sekali. Aku ingat dalam last kali kita duduk sama-sama ni 12 tahun yang lepas. Betul. Waktu tu waktu kita belajar dekat Kuala Kubu Baru, aku berforum satu pentas dengan kau. Dia Tapi tak nak mengaku kat mana kat Kuala Kubu tu. tapi pertandingan kan. Betul. Dan kau dapat kau tak silap aku panel forum terbaik lah. Kalau kau ingat lah detik-detik tu. Dan aku rasa selepas daripada terakhir tu, selepas 12 tahun ke 13 tahun, hari ni kita sama-sama duduk semeja balik. Untuk engkau secara khususnya, Firdaus Kadir, aku tak tahu nak introduce kau banker ke, kau ustaz ke, tapi kau boleh ambil semua benda tu sebab benda tu sepadan dengan kau, yang akan membicarakan riwayat Ungku Aziz. Okay. Jadi aku rasa aku pun tak banyak cakap pasal buku ni. Aku pun introduce kau sikit-sikit. Kalau kau rasa ada beberapa benda yang aku perlu tekankan pasal diri kau, aku rasa kau boleh cakap sendiri. Dan Daus, aku buka aja macam mana kau nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azan, bos besar kepada Kawah Buku, satu syarikat buku yang sedang menaik dengan baik. Itu dia. Terima kasih. Dan hari ini kita di Mandala Kawah Buku, kita akan membicarakan buku yang menceritakan tentang seorang tokoh yang sangat penting. Buku terbitan Dewan Bahasa Pustaka yang menceritakan tentang antara pengasas Dewan Bahasa Pustaka, iaitu Ungku Aziz. Dan buku ni macam diberitahu oleh Azan, ditulis oleh Datuk Emeritus Profesor Dr. Asmah Omar, yang lepas ni kita akan sebut sebagai Prof. Asmah Omar lah. Dan berkaitan dengan buku ni, kata Prof. Asmah Omar, dia kata hasil tulisan ini adalah dikumpul daripada khazanah ingatan beliau yang berkhidmat bersama dengan Ungku Aziz di Universiti Malaya, yang mana Ungku Aziz menjadi Naib Chancellor daripada tahun 1968 sehingga 1988, 20 tahun. Dan selain daripada ini merupakan pengalaman seorang staf yang melihat bos besar Naib Chancellor ketika itu memimpin dalam memajukan antara universiti terulung di Malaysia, iaitu Universiti Malaya. Beliau juga dalam mukadimah buku ni, dia kata dia sempat mengambil 12 jam masa Ungku Aziz, tak tahulah dalam satu masa ataupun dalam 6 minggu tu saya sebut. Okay. Dalam tempoh 6 minggu. Dan dalam 12 jam tu dia verify, pastikan maklumat-maklumat yang ditulis tu betul. Jadi berkaitan dengan buku ni, kata Prof. Asmah Omar, oleh kerana beliau adalah orang bahasa, jadi fokus yang banyak ditulis tentang sumbangan-sumbangan Ungku Aziz banyak berputar sekitar bagaimana Ungku Aziz memartabatkan bahasa Melayu. Ada sedikit menyentuh tentang sumbangan tentang ataupun legasi Ungku Aziz berkaitan dengan ekonomi, tetapi tak disentuh secara mendalam lah. Tentang Ungku Aziz, menariknya buku ni sebab saya saja nak memetik, walaupun bukan dalam buku ni, tetapi ini adalah perkataan Ungku Aziz yang saya rasa yang kena untuk kita pakaikan juga untuk diri beliau sendiri. Bila beliau menulis buku tentang
jejak-jejak di pantai zaman. Aku rasa ada kat sini buku ni cerita tentang bagaimana aspirasi ataupun apresiasi penghargaan Ungku Aziz terhadap pendeta tanah Melayu kita, iaitu Pendeta Zakbar, yang mana beliau dalam usia yang sangat muda, 29 tahun, menulis artikel di Malay Mail, dan dalam ni dia muatkan artikel tersebut dan kata Ungku Aziz berkaitan dengan Zakbar adalah tokoh yang diibaratkan sebagai logam mahal yang terbenam. Logam mahal yang terbenam. Orang tak nampak, ramai orang dah tak cerita, tapi dia tetap mahal. Kalau dikorek, orang tetap dapat merasakan ia adalah logam yang mahal. Dan kita nampak di hadapan kita ni banyak orang-orang terkenal yang boleh disifatkan oleh Ungku Aziz sebagai lalang-lalang lebat yang melambai-lambai. Daripada jauh kita nampak, tetapi dia sebenarnya sekadar lalang. Tetapi lalang tak lama dia akan mati, akan kering, dan dia tak boleh memberi manfaat yang banyak. Tetapi logam mahal ni, sekalipun kadang-kadang dia terbenam, tertimbus, tetapi dalam 100 tahun, 200 tahun dia kekal mahal. Dan saya rasa itulah juga sifat yang boleh kita sebut kepada Ungku Aziz kan. Dalam generasi muda, rasa generasi kita dah tak banyak dah sebut pasal Ungku Aziz ni. Sebab Ungku Aziz ni dia dari sudut umur pun, umur dia dah 98 tahun. Lahir tahun 1922, dan sampai sekarang tahun 2020, kira usia dia dah 98 tahun lah. Aku tak sempat lah nak kira tahun hijrah confirm dah 100 tahun lebih kan. Dan kita akan tengok selain daripada sudut-sudut sumbangan Ungku Aziz, kita nak cuba tengok juga dan selami kepribadian Ungku Aziz daripada pandangan Prof. Asma Omar, dan ini terbukti dengan komitmen beliau terhadap kerja-kerja dan juga sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh beliau. Apa yang kau rasa tau, yang kau rasa yang perlu kita tekuni dalam buku ni, yang kau rasa boleh kongsi lah dengan penonton kan? Buku ni buku yang tidak kompleks dan teknikal, dia riwayat hidup kan? Dan jadi tulisan dia tulisan yang mudah difahami dan senang sampai sepatutnya kepada para pembaca. Tambah-tambah lagi dengan gaya penulisan bahasa Melayu yang kita boleh sebut indah dan cantik oleh Prof. Asma Omar. Macam aku cakap tadi lah kan, buku ni cerita tentang riwayat Ungku Aziz. Jadi yang menarik tentang riwayat hidup dia adalah tentang beliau sendiri dan sumbangan. Dan mungkin ramai tak tahu satu sudut menarik yang sangat perlu dilihat tentang kisah hidup Ungku Aziz. Ungku Aziz ni dia adalah salah seorang keturunan kerabat di Raja Johor. Dan berkaitan dengan kerabat di Raja Johor ni, ada seorang perempuan berbangsa Turki yang perlu kita perlu ambil pengajaran terutama orang perempuan kat luar tu lah. Nama beliau adalah Rogayah Hanim, dan Rogayah Hanim ni beliau adalah salah seorang daripada dua orang Turki yang dikahwinkan dengan kerabat di Raja Johor. Jadi pada waktu itu Sultan Ibrahim berkahwin dengan salah seorang daripada dua orang ini, dan salah seorang lagi yang berkahwin adalah dengan Ungku Abdul Majid. Jadi Ungku Abdul Majid ni adalah datuk kepada Ungku Abdul Aziz. Dan dia ada kisah menarik lah, dan kita tahu kisah keluarga di Raja Johor ni sangat panjang, banyak dirakamkan dalam buku Tuhfatun Nafis. Secara ringkas dia, sarasilah mereka ni kembali kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang mengambil alih tampuk pemerintahan Johor selepas berlakunya pemberontakan terhadap Sultan Mahmud yang mangkat, istilah yang biasa kita dengar, mangkat di Julang. Mangkat di Julang. Jadi mangkat di Julang, J itu besar sebab dia nama tempat. Dan dia
ada rusuhan yang berlaku, satu peristiwa sejarah yang patut kita ambil iktibar. Kemudian selepas itu Datuk Bendahara naik sebagai sultan, dan Datuk Bendahara ini terkenal sebagai bendahara yang bijak. Kemudian berlaku perebutan kuasa daripada pihak keluarga sultan yang dibunuh, dan tapi akhirnya yang menjadi sultan adalah daripada keturunan keluarga Sultan Abdul Jalil lah. Jadi sampailah pada zaman Sultan Ibrahim yang ada dua orang anak yang terkenal ni, iaitu Sultan Abu Bakar dengan Ungku Majid. Ungku Majid ni dia ada kisah kelakar sikit lah berlaku. Beliau ni dihantar ke Madinah untuk belajar agama. Entah macam mana zaman tu, seperti mana ada dalam buku ni, dia ditipu oleh beberapa orang Arab yang kemudiannya dia dijadikan hamba di sana. Ungku Abdul Majid dijadikan hamba. Bayangkan keturunan diraja jadi hamba dekat Madinah. Dan bila dia jadi hamba ni, akhirnya dia cuba cari jalan nak lari, dan akhirnya mereka pun berjaya untuk menyorok guni-guni yang dibuat untuk angkat barang-barang berat oleh orang Arab di sana tu, dia sorok, dan guni-guni tu dikumpul sebanyak 50 guni, dijual, dan daripada hasil jualan tu dapatlah dia bergerak ke Jeddah dan kemudian pulang semula ke Johor. Jadi itu menyebabkan Ungku Abdul Majid ni dia dah insaf lah untuk pergi ke negara Arab, untuk hantar anak-anak ke negara Arab ni. Dan Ungku Majid ni, macam kita sebut tadi, dia berkahwin dengan seorang perempuan, nama dia Rogayah Hanim. Rogayah Hanim ni dalam hidup dia berkahwin dengan 3 orang. Pertama dengan Ungku Majid, dan dapat 2 orang anak, iaitu Aziz dan Hamid, Abdul Aziz dan Abdul Hamid. Kemudian meninggal dunia. Dia berkahwin pula dengan seorang saudagar daripada Indonesia, Said Abdullah Al-Atas. Dan kemudian bercerai, berkahwin pula dengan Datuk Jaafar Muhammad. Tiga-tiga perkahwinan ni melahirkan tokoh-tokoh yang sangat besar di Malaysia. Daripada perkahwinan pertama, Ungku Aziz, Abdul Aziz dan Abdul Hamid. Abdul Hamid tu adalah bapa kepada Ungku Aziz. Kemudian daripada perkahwinan kedua, Abdullah Al-Atas. Abdullah Al-Atas ni adalah datuk kepada Said Naqib Al-Atas dan Said Hussein Al-Atas. Dan daripada perkahwinan ketiga, dengan Datuk Jaafar Muhammad, daripada situlah lahir On Jaafar, Tengku Azizah dan sebagainya. Dan daripada situlah lahir keluarga Tun Hussein On, Datuk Seri Syamuddin sekarang. Jadi daripada seorang wanita, bayangkan melahirkan tokoh-tokoh yang menggegar Malaysia. Dan ini dalam buku ni secara ringkas Puan ataupun Dr. Asma Umar disebut, kadang-kadang bila ditanya kepada Ungku Aziz tentang kecerdikan ataupun tentang kesihatan beliau yang sampai umurnya 90 tahun, orang-orang di Petaling Jaya masih lagi boleh jumpa Ungku Aziz bersenam, berlari, jogging. Dan antara jawapan beliau selain menjaga makanan dan sebagainya, dia kata ni mungkin kesan baka daripada Rogayah Hanim lah, Rogayah Hanim. Tapi betul, sebab antara petikan yang aku sempat teliti, antara apabila dia menjadi Naib Chancellor dekat UM, antara benda yang dia buat adalah hampir setiap hari dia jogging 10 km untuk pusing UM. Waktu dia Naib Chancellor. Betul. Dia bukan hanya bersukan, tapi dia nak tengok keadaan tu dengan benda ni. Aku semalam saja ada call bapak aku lah kan. Saya simbang benda lain, kebetulan dah call dan baca buku ni, dan hari ni nak ulas sikit. Aku tanya bapak aku lah, sebab ayah aku tu belajar dekat UM zaman tu. Tanya, abah sempat zaman Ungku Aziz tak? Kita sempat. Dan kalau time-time dia jogging tu, kita orang kadang-kadang sempatlah ikut kat belakang. Oh ya. Dan dalam buku ni disebut dalam section
jasa ataupun gaya kepimpinan beliau dalam memimpin universiti disebut, ada satu istilah nama dia management by walking around, Betul. MBWA. Dan kalau ada masalah-masalah yang dia jumpa dekat universiti, kadang-kadang dia akan buat nota ringkas dan dia akan tulis MBWA. Katalah masalah-masalah ni tak dikesan oleh dekan-dekan di fakulti lain ataupun jabatan-jabatan tertentu, dia dan bila benda ni dia jumpa sendiri, dan pernah satu hari dalam buku ni cerita pernah dia habis jogging tu dalam keadaan berselut dan luka, sebab dia nampak ada masalah kat longkang. Dia pun cuba turun, terjatuh, dan dia pun terpaksa selamatkan diri dia sebab antara dua, terhantuk kepala ataupun jatuh badan. Jadi dia pilih untuk jatuh badan lah kan. Waktu tu ada patah tulang belakang di siku dia, betul, tapi dia gamble juga. Betul. Jadi itu cara berkaitan dengan kesihatan lah. Dan dia kaitkan selain daripada beliau jaga makan, faktor jaga senaman, salah satu lagi adalah faktor dia kata mungkin ada sedikit sebanyak kesan daripada baka Roghayah Hanim. Dan Roghayah Hanim, bagi orang yang berminat tentang kajian Daulah Osmaniyah, Daulah Osmaniyah ni terkenal dengan satu institusi yang boleh dinilai lah baik buruk dia, iaitu institusi harem. Kan, dan dalam bahasa Arab, kalau istilah haram ni adalah kawasan yang kita tak boleh masuk kan, Haramul Makki, ataupun dalam kalau kawasan universiti, biasa di universiti Arab ni dia akan sebut Haramul Jami'ah, kawasan sakral universiti, orang luar tak sepatutnya masuk. Dan kawasan harem ni dia dari sudut satu pandangan ia menggambarkan raja-raja yang ada tempat hamba-hamba wanita. Dalam masa sama ia juga dipandang sebagai tempat pendidikan hamba-hamba wanita ini untuk dijadikan wanita yang kompeten dan kemudian dikahwinkan dengan pembesar-pembesar lain. Dan kita tahu ni satu zaman yang dah yang lampau lah tentang perhambaan ni kan. Jadi ada yang dipandang harem dari sudut negatif, ada yang cuba mengkaji juga daripada sudut positif. Tapi kita sebagai orang Islam, saya rasa sejarah bukan hujah kita. Aku ingat dululah kan, poyo-poyo dulu aku pernah tanya dekat Dr. Jasir Audah soalan tentang, aku minta doktor cerita sikit tentang sejarah kegemilangan hubungan ataupun toleransi antara agama, antara bangsa dalam tamadun Islam. Dan beliau sebelum dia nak ulas benda tu, perkara pertama dia ingatkan, dia kata sejarah bukan hujah. Maksudnya sejarah kita boleh nilai harem tu baik ke buruk, boleh nilai kan. Ia bukan satu keaiban pun untuk nilai, sebab kita sepatutnya mengambil pengajaran lah daripada sejarah-sejarah. Tapi dari sudut baik dia disebut harem ni adalah tempat pendidikan, selain daripada kontroversi institusi harem ni, tapi ia juga adalah tempat pendidikan. Dan mungkin salah satu buktinya adalah kita tengok wanita-wanita yang lahir daripada institusi ini adalah wanita sehebat Roghayah Hanim. Okay. Cuma kalau kau mengukuhkan cerita tu, nanti marah juga kaum feminis kat kita ni kan. Tak, sebab ni sosok-sosok daripada haram. Tak, sebab tu aku cakap sejarah ni benda yang boleh nilai. Dan dulu ada sistem ini dan sekarang semua tolak. Okey dah. Kalau kita pergi, sebab aku melihat pada buku ni, struktur buku ni dia banyak, daripada keluarga, dia pergi kepada macam mana pendidikan Ungku, daripada sumbangan Ungku Aziz, sehinggalah kepada macam mana karakter dia. Jadi aku rasa antara hal-hal yang diperbincangkan yang agak besar tentang Ungku Aziz ni biasanya sinonim dengan tabung haji. Kan? Jarang-jarang orang tahu yang sebenarnya Ungku Aziz juga adalah pengarah pengasas di Dewan Bahasa Pustaka, walaupun dia hanya pegang setahun. Tapi aku rasa mungkin kau boleh kupas dengan lebih baik sumbangan Ungku Aziz. Ada dua ataupun dua tonggak utama lah kalau aku boleh simpulkan kan, apa yang nak diketengahkan dalam buku ni, ataupun
secara realiti apa yang dilakukan oleh Ungku Aziz, iaitu Ungku Aziz ni adalah tokoh yang sangat prihatin tentang masalah kemiskinan luar bandar. Dan kedua, beliau ni adalah tokoh yang sangat unik dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tentang perkara pertama, ia diterjemahkan selain daripada kajian-kajian beliau, ia diterjemahkan dalam bentuk penubuhan badan-badan dan institusi-institusi. Sebab tu tadi di awal tadi aku sebut tentang buku lain kan, Jejak-jejak di Pantai Zaman ni. Kenapa beliau sangat mengkagumi Zakbar? Sebab ada minat yang sama, iaitu Zakbar antara tokoh awal menulis tentang kemiskinan orang Melayu. Dan dalam satu artikel kedua yang ditulis dalam Malay Mail adalah tentang the salvation of Malay, jalan keselamatan orang Melayu, apa yang patut dilakukan. Dan dalam buku tu kalau kita tengok, kalau tak semua pun ada beberapa nasihat Zakbar yang kemudian diambil juga oleh Ungku Aziz. Antaranya Zakbar sebut tentang penubuhan koperasi-koperasi. Sebab tu antara jasa Ungku Aziz adalah tentang penubuhan angkasa kan? Yang regulate ataupun yang menggabungkan koperasi-koperasi di Malaysia. Tentang apa yang kau cakap, tabung haji. Dalam, walaupun macam aku sebut, buku ni dia tak sebut dengan cara spesifik legasi ekonomi dengan panjang yang ditinggalkan oleh Ungku Aziz, tapi aku pernah dengar satu talk yang disampaikan oleh beliau dekat YouTube 6 tahun lepas agaknya. Beliau masih dijemput oleh UM. Jadi kalau sekarang umur dia 98, 92 lah umur dia kan. Dia sebut tentang kisah tabung haji ni. Dia buat kajian di kawasan, di negeri-negeri pantai timur kan, di Kedah, di Kelantan waktu tu. Dan dia tengok macam mana orang-orang kampung menyimpan wang untuk pergi menunaikan haji. Ada yang simpan atas siling, ada yang jual kerbau lembu untuk pergi haji. Kemudian bila balik semula dah tak ada haiwan peliharaan, dah jatuh miskin semula. Jadi oleh kerana tu dia tulis satu kertas kerja. Aku tak ingat dan sangat. cuma ada benda lain, tanah juga. Sebab bila terpaksa jual tanah, dan kemudian tanah itu terpaksa dibeli ataupun dimiliki pula oleh orang luar kan. Itu tabung haji salah satu. Tapi idea ataupun sumbangan besarnya adalah tentang masalah kemiskinan orang Melayu. Dan kajian-kajian, tulisan-tulisan beliau pun adalah tentang seputar masalah ini. Termasuklah kajian beliau yang menerima darjat Hakase. Hakase ni diibaratkan macam PhD di Jepun. Dan beliau ni ketika zaman Jepun, beliau dapat kesempatan untuk dihantar oleh Jepun ketika itu untuk belajar di Universiti Wisuda. Dan selepas tamat di Wisuda, beliau pun sambung semula di Universiti Malaya di Singapura waktu tu sampai habis. Dan cuma salah satu dalam perjalanan hidup akademik beliau belajar juga ataupun menghantar kertas tesis beliau di Wisuda University di Tokyo. Dan tajuk tulisan beliau pun adalah tentang pembahagian tanah-tanah ladang di tanah Melayu kan. Menggambarkan beliau memang pergi turun ke bawah. Sebab itu beliau ni pada tahun 1963 pernah berlaku mogok pekerja-pekerja KTM, kereta api tanah Melayu kan. Dan apa yang berlaku waktu tu, beliau menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah. Sebab dalam mana-mana perbincangan masalah ekonomi, kita akan nampak tentang masalah pergelutan ataupun pertembungan antara tuan tanah dengan pekerja kan. Kalau dulu tuan tanah dengan pekebun kan, zaman feudal Eropah, kita pun tak lari jauh apa yang disebut oleh Ungku Aziz di buku Jejak-jejak di Pantai Zaman. Tuan peladang-peladang ni dia kebanyakannya terpaksa menyewa, dan oleh kerana menyewa tanah, hasil apa yang dia dapat tu sangat sikit bila dah tolak hasil daripada sewaan. Dan tanah-tanah pun tak dan pendedahan ekonomi terhadap orang Melayu pada zaman dulu pun sangat
sangat lemah. Sebab itu beliau kongsikan macam mana Zakbar mencadangkan supaya orang Melayu ni dapat juga skill-skill lain, perusahaan yang lain, buat menenun sarung dan sebagainya, supaya ada sumber yang lain yang boleh menghasilkan wang yang banyak, dan ada satu kumpulan orang Melayu yang boleh dihantar belajar pulang sebagai peguam, doktor dan sebagainya lah. Jadi tentang Ungku Aziz, beliau sangat dekat dengan masalah kemiskinan. Sebab itu di dalam buku ni di awal, sebelum diceritakan tentang perjalanan riwayat Ungku Aziz, Prof. Asmah Umar menterjemahkan salah sebuah artikel yang beliau tulis mungkin pada tahun 2008 atau 2007 kan, bertajuk 3 paksi utama dalam kesatuan negara, 3 main pivots of national unity. Dan beliau sebut ada 3 perkara yang perlu dilihat secara tuntas. Antaranya adalah masalah kemiskinan tegar, antaranya tentang penguasaan bahasa. Jadi tentang masalah kemiskinan tegar ni, tengok kan, dalam usia lanjut ni, beliau masih lagi berfikir tentang apa lagi institusi ataupun inisiatif yang boleh dibuat luar kotak untuk membantu orang susah. Jadi dalam artikel pendek tu yang dibentangkan, beliau sebut tentang sistem bantuan token untuk orang-orang miskin tegar. Jadi dia kata kalau sangat baik kalau kerajaan boleh ada satu sistem kad MyCard ni. Dekat MyCard ni ada Tashengo, dan ada juga boleh berfungsi sebagai kad bank yang nanti orang-orang miskin tegar ni akan dalam program ni akan dibuat kerjasama dengan pembekal-pembekal tertentu. Mereka boleh dapatkan barang-barang keperluan mereka, dan kalau ada wang lebih bulanan akan dipulangkan semula di perbenderaan kan? Dan ini satu perkara yang menunjukkan bagaimana Ungku Aziz ni mengkaji masalah kemiskinan dan cuba keluar dengan solusi-solusi yang boleh menyelesaikan masalah ni dalam bentuk inisiatif dan institusi. Itu tentang sumbangan legasi ekonomi dia lah. Tadi engkau ada cakap yang Ungku Aziz ada menulis tentang perpaduan nasional yang ada 3 paksi Ungku Aziz gariskan, dan salah satu paksi itu adalah memartabatkan bahasa. Dan aku rasa kan ada satu buku rare sebenarnya dekat kawah buku ni, iaitu buku yang ditulis oleh Ungku Aziz berkaitan dengan bahasa. Kejap Iskandar tolong ambil buku tu. Ambil satu lagi tak. Buku Siri Syarahan Raja Alia Haji, Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu. Ni buku DBP tahun 2011. Jadi Ungku Aziz menulis tentang bahasa. Jadi Daus, Ungku Aziz bahasa. Ya. Jadi kita tadi baru bincang dan ulas tentang sumbangan dan legasi Ungku Aziz tentang dalam sektor ataupun dalam bahagian ekonomi. Dan kali ini kita nak cuba ulas tentang sumbangan beliau dalam sudut bahasa, memartabatkan bahasa. Sebelum tu, bila kita bincang tentang bahasa ni, kita akan lihat bahawa bahasa adalah lambang kekuatan sesebuah tamadun. Bahasa adalah identiti penting bagi sesebuah bangsa. Sebab tu sampai sekarang, jika kita lihat ataupun kita tengok mana-mana negara yang maju ataupun negara yang sedang pesat membangun, mereka pasti akan gunakan bahasa kebangsaan mereka, sama ada untuk mengembangkan teknologi seperti bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Korea. Teknologi yang mereka gunakan akan menggunakan bahasa kebangsaan mereka. Dan dalam kongres-kongres antarabangsa, dalam seminar antarabangsa, dalam program antarabangsa, kita lihat macam bagaimana pemimpin-pemimpin dunia ini menggunakan bahasa kebangsaan mereka sendiri. Dan itu menunjukkan mana-mana bangsa yang kuat, mereka cuba seboleh mungkin untuk memartabat
dan memperluaskan bahasa mereka. Dan tentang buku ni kan, tajuk dia pun adalah pantun, tentang pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu. Dan dalam tulisan daripada Prof Asma Umar, dia kongsikan kenapa Ungku Aziz ni sangat berminat dengan pantun. Dan beliau ni memang kalau jumpa mana-mana pantun-pantun di buku-buku sejarah dan sebagainya, dia akan ada tempat simpanan rekod pantun-pantun Melayu. Sebab kata beliau, pantun ni lebih dekat dengan akal budi orang kebanyakan. Sedangkan syair dan kenapa pantun dan bukan syair? Sebab syair ni lebih bersifat feudal kan? Mungkin ada unsur-unsur bodek dan ada karut-marut sikit kan? Jadi oleh kerana tu Ungku Aziz lebih dekat dengan pantun. Dan ini kita akan tengok sangat berkaitan rapat dengan sifat beliau yang walaupun seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dari sudut kedudukan diraja dan juga pencapaian akademik. Kita akan tengok mungkin sekejap lagi lah tentang kerendahan ataupun macam mana beliau memilih hidup sebagai orang biasa. Dan ini diterjemah dalam kajian-kajian beliau tentang kemiskinan kan. Itu tentang buku ni lah. Tapi tentang bahasa tadi, ada dua benda lah yang aku mungkin nak highlight kan. Pertama, Ungku Aziz ni ketika dia menjadi Naib Chancellor, antara dasar yang dilakukan oleh beliau adalah dasar bahasa Malaysia atau bahasa Melayu sebagai pengantar utama universiti, dasar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan ini adalah juga merupakan dasar kerajaan di waktu itu selepas kemerdekaan, yang dulu banyak pensyarah-pensyarah luar yang bercakap dalam bahasa Inggeris, dan sekolah-sekolah yang lebih baik pun waktu itu mungkin sekolah-sekolah Inggeris. Jadi itu antara perkara yang dilakukan oleh beliau. Nampak macam mudah tau, tapi bila kita tengok sejarah dulu, sebab Universiti Malaya ni sama macam NUS University, dua universiti yang sama asalnya, dia banyak di tenaga pengajar awal tu banyak orang Eropah, banyak orang luar yang berbahasa Inggeris, tidak fasih berbahasa Melayu. Jadi macam mana Ungku Aziz nak melatih pensyarah-pensyarah ni agar boleh mengajar dalam bahasa Melayu, dikongsikan dalam buku ni. Juga macam mana Ungku Aziz berusaha seboleh mungkin untuk mewujudkan ataupun untuk cipta istilah-istilah yang indah atau yang berkait istilah-istilah ilmu yang banyak diguna pakai dalam bahasa Inggeris supaya dapat diterjemah dalam bahasa Melayu. Antara hujah besar beliau adalah kalau dilihat sejarah bahasa Inggeris, sejarahnya tak lebih daripada 700 tahun. Sedangkan bahasa Melayu bahasa yang lebih lama. Dan kalau dilihat dalam buku-buku lama, kita ada istilah yang pelbagai. Jadi kenapa kita kena rendah diri untuk tidak mengkayakan bahasa Melayu kita? Jadi itu tentang, sebab dalam usaha beliau nak memartabat ataupun menjadi memimpin dan memacu dasar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar universiti ni, antara dasar ketika itulah kan adalah kalau Universiti Malaya menerima sebarang surat daripada institut tempatan yang berpusat di Malaysia, badan-badan kerajaan, mungkin bukan badan kerajaan lah, syarikat-syarikat di Malaysia, yang kalau di surat itu dalam bahasa Inggeris akan dipulang semula dan diberitahu Universiti Malaya hanya akan menerima surat dalam bahasa Melayu. Itu dasar yang sangat kuat. Dan kita tengok bukan itu saja, dari sudut aktivisme mahasiswa waktu tu, juga yang antara badan yang terkenal di Universiti Malaya, kalau yang terkemudian kita mungkin biasa dengar Azan ni lah kan, mungkin orang Persatuan Mahasiswa Islam lah kan, PMIUM. Tapi zaman-zaman itu yang terkenal lah Persatuan Mahasiswa Bahasa Melayu, PBMUM. Dan beliau juga adalah pernah menjadi penasihat persatuan tersebut. Dan antara yang dilakukan oleh persatuan ni adalah dia antara kumpulan menjadi kumpulan pendesak di universiti,
hingga ada beberapa insiden yang diceritakan. Mahasiswa-mahasiswa ni dia akan cat pengumuman-pengumuman yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi mereka menjadi pendesak supaya universiti betul-betul serius melakukan dasar tersebut. Dalam masa sama kan, walaupun Ungku Aziz sangat menekankan, sangat kaya dengan penguasaan bahasa Melayu beliau juga sangat memahami kehendak zaman, iaitu pada zaman itu dan sehingga relatif sampai zaman sekarang, bahasa Inggeris adalah bahasa perantaraan yang meluas diguna pakai di seluruh dunia. Mungkin sekarang bahasa Mandarin makin meningkat naik, tapi oleh kerana itu beliau dapati selepas dilaksanakan dasar pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah, jadi pelajar-pelajar yang kemudian masuk ke universiti ni penguasaan bahasa Inggeris ni tidak kuat. Dan dia jadi isu waktu tu bila beberapa badan pengiktirafan doktor perubatan yang berpusat di UK, dia mula petikaikan penguasaan bahasa Inggeris pelajar-pelajar perubatan di UM. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau bangunkan modul bahasa Inggeris. Dia ajak tenaga-tenaga pengajar dari luar, dan daripada modul-modul inilah yang kemudian berkembang menjadi TESOL, sijil pengajaran bahasa Inggeris, kemudian meningkat jadi diploma pengajaran bahasa Inggeris. Tujuannya untuk membantu, dan salah satu perkara yang dilakukan oleh beliau adalah kelas-kelas tambahan untuk anak-anak Melayu yang tidak menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Dan kita nampak keseimbangan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu, namun tidak melupakan bahawa nilai bahasa Inggeris sebagai nilai tambah supaya pelajar-pelajar yang keluar daripada Universiti Malaya keluar sebagai pegawai-pegawai atau orang yang kompetitif dengan pasaran dan dunia akademik, yang ketika itu bahasa ilmu ataupun bahasa antarabangsa banyak dikuasai oleh bahasa Inggeris. Itu tentang dasar bahasa yang dilakukan oleh Ungku Aziz. Oleh kerana itu beliau dirakamkan dalam buku ni. Ini bukan kerja mudah. Ada penentangan daripada pensyarah, dan ada beliau mengkritik beberapa ahli mesyuarat senat yang dalam mesyuarat menggunakan bahasa campur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sangat sensitif bagi beliau. Dan beliau ni berkaitan dengan penguasaan bahasa Melayu dan Inggeris, Prof Asma Umar menyifatkan beliau ni sebagai ambilingual, orang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kadar penguasaan yang sangat tinggi. Pertama sebab kita tahu beliau ni membesar di awalnya di England, ketika ayah dia dalam buku ni mungkin fakta ni boleh dikaji dengan lebih mendalam, ada usaha untuk meracun ayah dia, Ungku Hamid, dan ia dipercayai dilakukan oleh kerabat-kerabat yang cemburu lah. Oleh kerana dia diracun, ada masalah kesihatan, dihantar ke England untuk mendapat rawatan. Dia pun berkahwin dengan seorang wanita yang kemudian dikenali sebagai Hamidah Abdullah. Hamidah Abdullah meninggal, Ungku Hamid dia tertekan, dan Ungku Aziz ni banyak dibesarkan oleh nenek dia yang dipanggil sebagai Mrs. White. Dan Mrs. White ni dibawa pulang dan dibesar, dan Ungku Aziz membesar bersama dengan Mrs. White ni di England dan juga sampailah ke Johor. Jadi penguasaan bahasa Inggeris sangat kuat, sangat baik, dan bahasa Melayu dia pun sangat baik. Oleh kerana itu beliau adalah pengasas Dewan Bahasa Pusaka. Baik dah, itu tentang bahasa lah kan. Dan aku rasa daripada penceritaan kau dan apa yang terdapat juga dalam buku ni, aku rasa Ungku Aziz ni adalah sosok yang bersama dengan rakyat kebanyakan. Dia walaupun dilihat statusnya adalah status seperti orang elit, tapi jiwanya jiwa marhai bersama dengan orang-orang yang susah, even dalam konteks bahasa pun. Maksudnya Ungku Aziz melihat bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa yang
susah sebenarnya untuk orang-orang kampung, orang-orang kebiasaan untuk mendalami bahasa ni. Tetapi pendekatan yang Ungku Aziz gunakan dan terapkan menunjukkan bahawa bagaimana bahasa Inggeris ini perlu tidak dapat tidak untuk turut dikuasai oleh mereka dengan inisiatif yang dilakukan. Tapi dan aku rasa dengan striknya, tegasnya Ungku Aziz, macam kau cerita tentang macam mana dia pernah marah senat kan, yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu. Aku tak tahulah kalau sekarang masih ada kan tokoh-tokoh yang begitu tegas, khususnya dalam hal-hal yang sebeginilah. Okey Daus, aku rasa kita berada di pengakhiran kita punya siri. Cuma aku rasa ada satu benda lah aku nak minta kau sentuh kan. Dan ini adalah tentang satu sosok yang lain, tapi dia tidak jauh daripada Ungku Aziz, iaitu sosok yang mendampingi Ungku Aziz, iaitu Azah Aziz. Daus, Azah Aziz. Azah Aziz Aku ada satu buku lah kat sini kan. Nama mesra, nama Kartika di Langit Senin. Panggilan mesra kepada almarhumah adalah Puan Azah. Puan Azah. Dan beliau ni adalah isteri Ungku Aziz. Dan kita selain daripada isteri, Puan Azah ni adalah sepupu kepada Ungku Aziz. So macam aku cerita tadi lah, daripada 3 keluarga besar hasil perkahwinan Rogayah Hanim ni, salah seorang yang dinikahi, suami terakhir Rogayah Hanim, dan daripada situ anak teramai Rogayah Hanim adalah Datuk Jaafar Muhammad. Yang antara anak-anaknya adalah Datuk On, antaranya adalah Tunku Azizah. Tunku Azizah adalah ibu kepada Puan Azah. Jadi Puan Azah ni berketurunan Arab, dan ini disebut dan disentuh oleh Prof Asma Omar, macam mana dua-dua tokoh Ungku Aziz dan isteri dia ni adalah dua tokoh yang lebih senang untuk hidup seperti orang biasa. Kita tahu hingga disebut oleh Prof Asma, kalaulah dia boleh pilih untuk nama Ungku tu tak ada dekat nama dia akan buat. Tapi sebab dia kata ini adalah panggilan yang tak mampu ditolak kan, sebab tak mampu dibuat apa-apa, dah tertulis dekat surat beranak. Sebab itu disebut oleh Prof Asma Omar, Ungku Aziz sendiri, beliau sentiasa menolak segala darjat kebesaran yang diberikan kepada beliau, daripada Datuk Seri hinggalah kepada Tun. 4 kali beliau pernah menolak gelaran Tun. Cuma beliau hanya tidak pernah menolak anugerah-anugerah yang diberikan yang diberi oleh atas dasar akademik. Sebab beliau memandang akademik ini satu nilai yang besar. Tentang Puan Azah Aziz pun tak jauh seperti beliau. Sebahagian orang Arab ni dia ada kebanggaan, pride dia, terutama, bukan semua kan, sebahagian, terutama yang berketurunan Syed Sharifah. Dia dengan kebanggaan ini kadang-kadang jadi satu isu kalau Sharifah berkahwin dengan bukan Syed. Dan ini juga dirakamkan dalam buku ni kan, macam mana perkahwinan Puan Azah dengan Ungku Aziz ni mendapat sedikit pertentangan ataupun bunyi bising di sebelah keluarga Sharifah ni. Dan aku kalau boleh imbas balik lah kan, ada beberapa keluarga Arab yang aku kenal dekat tempat kampung aku, Batu Pahat. Di satu tempat memang namanya pun kampung Arab. Pernah bila pangkat makcik lah kan, beliau nak kahwin dengan orang Jawa dulu, antara benda yang diperingatkan oleh orang-orang kawasan tu, ada sebahagian sampai tahap siapa yang keluar kahwin, si fulanah ni kahwin, kira dah akan tercerai lah. Jadi dia punya kebanggaan tu, dan kalau dia bukan kalau orang perempuan mungkin ada masalah nasab. Kalau orang kadang-kadang berlaku juga pada orang lelaki, sedangkan nasab anak lelaki akan mewarisi gelaran pada ayah kan. Tapi itu pun berlaku, menunjukkan ada benda ni, ada pride ni, ada kebanggaan itu ada kan, yang dah semakin
menghakis tapi masih ada walaupun sedikit. Jadi Puan Azah ni memilih hidup hingga gelaran Sharifah pun tak dipakai. Dan berbeza mungkin jika dibandingkan dengan isteri-isteri orang kenamaan yang sentiasa berada bersama dengan suami dia. Puan Azah ni beliau masih bekerja sendiri sebagai seorang wartawan. Dan beliau pernah bekerja di menjadi pembantu Zakbar, setiausaha Zakbar. Dan kemunculan beliau di Universiti Malaya, walaupun beliau sebagai isteri Naib Chancellor, beliau hanya akan untuk melakukan tugas sebagai isteri Naib Chancellor, iaitu sebagai pengiring kepada Sultanah Bahiyah Kedah. Beliau akan ambil cuti daripada tempat beliau bekerja. Jadi kalau dibayangkan aku dah jadi isteri orang besar, mungkin dah tak perlu bekerja ataupun dah bekerja sendiri ni, dia ambil cuti kerja. And then itu melambangkan kerendahan hidup, minta maaf, bukan kerendahan hidup, maksudnya kerendahan hati. Dan bagaimana kedua-dua tokoh ini memilih hidup jalan hidup sebagai orang biasa. Lebih senang hidup sebagai orang biasa daripada menjadi ataupun diangkat sebagai orang-orang kenamaan. Dan apa yang menarik pasal Azhar Aziz ni, Daus, Azhar Aziz ni dinikahi pada umur 17 tahun. Dan Azhar Aziz ini tidak menyambung pelajaran ke peringkat yang tinggi. Mudah kata Azhar Aziz, Puan Azhar Aziz ni tak masuk ke universiti, tetapi mempunyai satu jiwa dan juga satu kesungguhan sehingga beliau boleh dinobatkan sebagai budayawan dalam negara. Sebab aku buku ni ini Azhar Aziz ni cerita yang memerihalkan tentang Azhar Aziz lah, Kartika di Langit Seni. Tapi buku ni kita dah tak ada tau. So buku ni buku lama. Ini adalah antara koleksi kita. Cuma ada satu buku, sekejap aku pun Puan Azhar ni tak banyak baca lah, tak tahu sangat. Minat Puan Azhar Aziz ni pada pakaian-pakaian Melayu. Ini antara contoh lah antara buku yang diterbitkan, Rupa dan Gaya, Busana Melayu. Ini adalah sebuah koleksi ataupun buku yang untuk seorang yang orang sebut kau tak masuk universiti pun kan, tapi hakikatnya dia berjaya memunculkan diri dia sebagai sosok yang hebat dalam bidang yang dia minat, bidang yang dia ceburi, dalam budaya, di dalam seni pakaian, dan juga cita-cita dia untuk menjadi wartawan kan, antara yang diusahakan. Dan apabila ditanya Ungku Aziz, apakah kelebihan tu, Ungku Aziz yang ajar. Aziz kan, aku rasa ada dalam buku tu, dia kata beliau belajar sendiri, dia baca sendiri, dan itu adalah kehebatan seorang yang bernama Puan Azhar Aziz. Jadi Daus, aku ucap terima kasih banyak-banyak kesudian kau bersama-sama dengan aku di dalam siri mengulas buku riwayat Ungku Aziz. Dan seronok dengan kau bercerita, dan aku rasa kau tak lekek lah untuk nak datang lagi kan untuk berkongsi-kongsi kan. Daus ni dia memang selalu datang ke Mandala Kawah Buku lah, selain daripada pelanggan dan setia, datang untuk berdiskusi, berkongsi-kongsi ilmu kan. Dan aku rasa itulah, aku ucap terima kasih banyak-banyak Daus. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ada untuk makluman penonton Kawah Buku, untuk sempena dengan mengulas buku riwayat Ungku Aziz ni, Kawah Buku menawarkan tawaran diskaun lah 10% dalam tempoh 1 minggu ni. Jadi semua boleh dapatkan buku ni di Kawah Buku. Sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang. Buku yang bahasanya indah, sangat inspiratif, dan perlu dimiliki oleh ramai. Perlu dimiliki oleh ramai orang. Pandai kau susun ayat copywriting. Tak adalah. Okay, terima kasih semua. Masih Daus. Terima kasih semua. Boleh dengar di Apple Podcast, Spotify, dan juga boleh melihat di YouTube dan juga mana-mana saluran media sosial Kawah Buku. Terima kasih dan jumpa lagi.